Ni grup Ika. Cikgu. Okey. Dah boleh start ke cikgu? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, grup kami ingin membentangkan PBL bab 6, iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, isi kandungan yang akan kami bentangkan ialah yang pertama, projek mini siaran radio. Yang kedua, ciri-ciri fungsi trigonometri. Yang ketiga, penggunaan fungsi trigonometri dalam permainan komputer. Yang keempat, 2 contoh aplikasi kehidupan sebenar berkaitan fungsi trigonometri. Okey, Ika. Yang first kita tengok pada projek ini. First sekali modulasi amplitude. Amplitude isyarat pembawa diubah untuk menghantar data. Radio AM disiarkan melalui modulasi amplitude. Dan stesen radio AM menggunakan frekuensi pembawa yang lebih rendah. So, bila dia membawa frekuensi yang lebih rendah, dia dapat bergerak lebih jauh dari isyarat FM. Dan dia juga mempunyai keupayaan untuk melantun ionosfera dan stesen radio gelombang pendek ni dia boleh didengar dari ribuan kilometer. Lepas tu seterusnya modulasi frekuensi. Radio FM disiarkan melalui modulasi frekuensi. Isyarat radio FM untuk jauh lebar yang lebih besar dan kualiti bunyi adalah jauh lebih baik. So bila dia jauh lebar yang lebih besar, jalan lebar lebih besar tu dia membolehkan penghantaran isyarat stereo. Iaitu stereo ni modulasi frekuensi je yang boleh buat. Kita tengok kepada rajah kat situ, perbezaan antara modulasi amplitude dan modulasi frekuensi. Modulasi amplitude ni, dia modulasi amplitude gelombang pembawa diubah sesuai untuk menghantar maklumat. Manakala kalau modulasi frekuensi, dia modulasi frekuensi segera gelombang pembawa diubah sesuai untuk menghantar maklumat. So, kualiti dekat modulasi amplitude ni dia lebih rendah berbanding dengan kualiti dekat modulasi frekuensi. Dia kualiti dia lebih baik. So dia lebih dengar dengan lebih jelas. Dan julat dekat modulasi amplitude ni dia lebih besar berbanding dengan modulasi frekuensi. Tak dengar, sekat-sekat. Nisa? Yang ni siapa baca? Tak dengar lah. Saya cikgu. Kenapa ya? Internet dia? Tak dengar suara ke cikgu? Yang tadi ada explain apa-apa tak dekat slide tadi? Sekarang dengar tadi? Ya. Yang slide tadi yang kalau saya yang ni, dah fungsi ni. Oh, okey. Saya mula balik Okay. Okey. 6 fungsi trigonometri asas. Secara amnya, fungsi asas trigonometri ni ada 6. Sinus, cosinus, tangent, cotangent, secant dengan cosecant. Tapi yang kita belajar ada 3. Sinus, sin, cos dengan tan. Cosine. So kat sini semua boleh tengok gambar tu, itu ciri-ciri dia. Macam contohnya macam nilai maksimum, nilai minimum,
Macam tu lah. Untuk Kalau slideshow tak fungsi nampak ya? trigonometri. Bisa? Ya cikgu? Kalau slideshow dia ganggu suara ke? Haa. Oh, sebab tak nampak kecil Tak. sangat. Bisa kena terangkan sikit lah. Dengan suara tak cikgu? Okay, sini it's okay, clear. So semua boleh tengok ada graf. Contoh y sama dengan sin x. Graf nombor 2, fungsi y sama dengan cos x. Graf ketiga, fungsi y sama dengan tan x. So semua boleh tengok dia ada ciri-ciri dia, nilai maksimum, nilai minimum dengan per lot. Period. Sorry. Okay, seterusnya, formula yang digunakan. Yang kita belajar, formula yang kita guna ada 3. Yang pertama, y sama dengan a sin bx tambah c. Yang kedua, y sama dengan a cos bx tambah c. Yang ketiga, y sama dengan a tan bx tambah c. Okay, yang ini pula ciri-ciri juga. Kalau kita tengok, kalau kotak yang pertama ada y sama dengan sin x. Kat bawah dia tu graf, contoh graf dia. So dia ada domain dia, range, period dengan amplitude. Lepas tu yang sebelah tu y sama dengan cos x. Bawah dia tu graf dia. Lepas tu dia ada domain dia, range, period dengan amplitude. Macam tu lah, dia ada period dia, amplitude dia, ciri-ciri dia untuk fungsi trigonometri tu. Seterusnya, penggunaan fungsi trigonometri dalam permainan video. Trigonometri digunakan secara meluas dalam pengembangan permainan agar permainan berfungsi. Trigonometri digunakan dalam menulis program untuk permainan supaya objek dapat bergerak. Juga digunakan untuk merancang objek, watak dan set. Okay, contohnya, trigonometri ni dia guna dalam satu game tu untuk kita create karakter. Kalau menang macam mana, kalau kalah macam mana, warna baju macam tu lah. Semasa memprogram permainan, kedudukan dan kelajuan objek perlu ditulis menggunakan X dan Y. Untuk kita cari kedudukan dan kelajuan objek, penggunaan trigonometri diperlukan. Oleh itu, penggunaan trigonometri diperlukan untuk mencari nilai X dan Y yang akan dimasukkan dalam kod. Okay, contoh macam gambar game angkasa tu. Macam mana kita nak set dia, kita kena cari nilai X dengan nilai Y dalam trigonometri untuk masukkan dalam kod supaya dia boleh bergerak. Jadi tanpa kita sedar, sebenarnya trigonometri digunakan dalam permainan video. Dah ke Alisa? Dah. Okey. Seterusnya, 2 contoh aplikasi fungsi trigonometri dalam kehidupan sebenar. Okey, sebenarnya fungsi trigonometri ini banyak terdapat dalam kehidupan kita tanpa kita sedar. Antara 2 contoh lain aplikasi kehidupan sebenar yang melibatkan fungsi trigonometri ialah yang pertama, dari aspek geografi. Trigonometri ini digunakan untuk mengukur jarak antara titik rujukan dan dalam sistem navigasi satelit. Contohnya, untuk mengira jarak pada peta dengan cara menggunakan paralel dan meridian untuk mengira panjangnya. Selain itu, trigonometri juga telah digunakan dalam pelayaran selama bertahun-tahun. Yang jaraknya dapat diukur dengan triangulasi dengan matahari atau bintang-bintang. Okey, yang kedua dari aspek industri muzik. Bunyi yang bergerak dalam gelombang bunyi digunakan dalam pembangunan muzik yang dihasilkan oleh komputer. Contohnya dalam industri muzik ini, kita boleh tengok jurutera bunyi boleh memvisualkan gelombang bunyi.
untuk dia mencipta kesan bunyi yang diingini seperti menyesuaikan kelantangan, nada dan unsur-unsur lain. Maksudnya, gelombang bunyi bergerak dalam corak gelombang berulang yang boleh diwakili secara grafik oleh fungsi sinus dan kosinus, iaitu fungsi trigonometri. Ini membolehkan komputer untuk membuat dan memahami bunyi. Itulah antara contoh aplikasi fungsi trigonometri dalam kehidupan kita. Itu saja. Ali. Sekian. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan tak? Lisa, Ya, cikgu. Lisa buat kajian tentang ni tadi kan, macam mana dia gunakan trigonometri tu dalam permainan dengan komputer tu? Dia cari nilai X dengan nilai Y dalam fungsi tu untuk gerakkan permainan tu. Maksudnya nak tahu berapa banyak dia gerak tu kena kirakan dulu X, Y tu. Yang ni Alisa dapat sumber dari mana? Dari Google. Jadi ada sumber rujukan tak? Oh, tak letak. Nanti saya letak. Tapi ada Ada. supaya nanti kita boleh baca untuk pengetahuan yang lebih jelas untuk yang itulah sangat menarik lah kan. Okey, terima kasih untuk grup. Okey, untuk grup Resa sudah menjawab soalan yang